Meja bulat perniagaan ASEAN sidang kemuncak perniagaan dan pelaburan ASEAN dan Anugerah Perniagaan ASEAN 2021 dirasmikan baru-baru ini bersempena negara Brunei Darussalam mempengerusikan ASEAN 2021. Semasa perasmian itu, Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liew bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, selaku pengerusi Majlis Komuniti Ekonomi ASEAN, mengongsikan perniagaan-perniagaan di beberapa buah negara yang lain dan perlunya negara Brunei Darussalam menyedari perubahan landscape dan memahami peluang yang ada dalam dunia digital dan kemahiran yang mereka perlukan untuk melengkapkan kaki tangan masing-masing bagi terus berkembang maju. Ini terutama ketika keadaan ketidaktentuan yang masih tinggi, rantaian bekalan dan pergerakan penduduk yang terus terjejas. It is imperative that our business community understand the challenges and the opportunities that lie within and beyond our borders, and how to access them digitally. While we grapple with the pandemic, the long-term challenges of climate change is increasingly urgent. The world's rising temperatures and erratic rainfall are causing havoc and driving a key shift away from fossil fuels to renewable energy. Negara Brunei Darussalam mencatatkan nilai jumlah perdagangan berjumlah 2,193.1 juta ringgit pada bulan April 2021, iaitu peningkatan 91.8% daripada 1,143.7 juta ringgit pada bulan yang sama tahun 2020. Bagi perubahan bulan ke bulan pula, jumlah perdagangan bagi bulan April 2021 meningkat 30.1% berbanding bulan Mac 2021. Jumlah ekspor meningkat 56.6% tahun ke tahun kepada 1,138.6 juta ringgit berbanding 727.3 juta ringgit pada April 2020. Ini terutamanya disebabkan oleh peningkatan ekspor bahan api galian dan juga ekspor kimia. Dari segi komoditi mengikut seksyen, bahan api galian merupakan penyumbang utama kepada ekspor negara Brunei Darussalam, diikuti dengan kimia, jentera dan kelengkapan pengangkutan, barang-barang keluaran kilang dan pelbagai barang keluaran kilang. Pasaran ekspor utama pada bulan April 2021 adalah Singapura sebanyak 31.9%, diikuti oleh Republik Rakyat China 24.5% dan Jepun 15.9%. Bagi import pula, jumlah nilai menunjukkan peningkatan kepada 1,054.5 juta ringgit pada April 2021 berbanding 416.4 juta ringgit pada April 2020. Ini disebabkan oleh peningkatan import bahan api galian yang sebahagian besarnya digunakan sebagai input bagi penghasilan produk petrokimia. 5 komoditi import utama pada bulan ini adalah bahan api galian, diikuti oleh jentera dan kelengkapan pengangkutan, makanan, kimia dan barang-barang keluaran kilang. Dari segi import mengikut rakan dagangan, sumbangan terbesar adalah dari Singapura dengan 29.4%, diikuti oleh Malaysia 25.2% dan Arab Saudi 10%. Import dari ketiga-tiga negara tersebut kebanyakannya adalah bahan api galian. Perangkaan Perdagangan Barangan Antarabangsa IMTS bagi negara Brunei Darussalam menggunakan General System bagi merekodkan perangkaan perdagangan yang meliputi import, ekspor domestik dan ekspor semula. Laporan penuh IMTS bagi bulan April 2021 boleh didapati melalui laman sesawang Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik di www.deps.gov.bn. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES Kementerian Kewangan dan Ekonomi sedang mengendalikan banci tahunan perusahaan perniagaan BTP 2021. Ia meliputi semua syarikat perusahaan atau perniagaan yang aktif menjalankan perniagaan di negara ini dan mengumpulkan maklumat mengenai jenis aktiviti ekonomi, bilangan pekerja, pendapatan dan perbelanjaan perusahaan atau perniagaan bagi tahun rujukan 2020.
Objektif utama BTP adalah untuk mengumpulkan maklumat terkini secara tahunan mengenai profil dan perkembangan aktiviti ekonomi syarikat-syarikat perusahaan, perniagaan sektor swasta, terutamanya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. BTP 2021 dijalankan di bawah Akta Perangkaan Penggal 81 dari Undang-Undang Negara Brunei Darussalam. Semua maklumat yang dikumpulkan akan disimpan sulit dan akan digunakan bagi keperluan perangkaan sahaja. Borang tanya BTP 2021 sedang diedarkan kepada syarikat-syarikat perusahaan atau perniagaan melalui pos, email dan lawatan ke premis perniagaan oleh pekerja luar banci yang dilantik dan boleh dimuat turun dari laman sesawang JPES. Rang Undang-Undang Perintah Kecekapan Tenaga Piawaian dan Pelabelan 2021 diwujudkan untuk mengawal selia dan memastikan peralatan-peralatan elektrik sasaran yang dijual di negara ini memenuhi piawaian minimum prestasi tenaga serta mempunyai kualiti yang tinggi. Rang undang-undang tersebut bertujuan mempromosi dan menggalakkan penggunaan peralatan-peralatan elektrik sasaran yang lebih cekap dan jimat tenaga serta dapat memenuhi keperluan tenaga yang diperlukan oleh orang ramai dan para pengguna. Pengiran Haji Jamrawira bin Pengiran Haji Petra, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Tenaga menjelaskan, antara manfaat daripada rang undang-undang tersebut ialah membantu orang ramai dalam mengurangkan perbelanjaan pembayaran bil elektrik, memberikan peluang ke arah meningkatkan pendapatan negara secara terkumpul menjelang tahun 2035, membantu negara dalam pengurangan intensiti tenaga kepada 45% menjelang tahun 2035 dan membantu negara dalam usaha ke arah pengurangan pelepasan gas rumah hijau. Rang undang-undang tersebut akan memasuki fasa kedua bagi tempoh tangguh selama setahun hingga 13 Jun 2022. Penguatkuasaan penuh bagi rang undang-undang tersebut akan bermula pada 14 Jun 2022. Industri pelancongan merupakan sektor yang dikenal pasti berpotensi untuk dimajukan dalam menjana pertumbuhan dan kepelbagaian ekonomi negara. Penbright Travels Sendirian Berhad yang ditubuhkan pada tahun 1983 dan beribu pejabat di Kuala Belait merupakan salah sebuah syarikat pelancongan yang memberikan perkhidmatan pelancongan yang menarik di negara ini. Syarikat ini juga membantu mengendali perkhidmatan pelancongan di negara ini seperti Haji Tarsat Sendirian Berhad, Ecoponis, MPK Jerudong dan Mandaram Longhouse. Our inbound programs are specially curated with added values. We include games and team building activities. In order we make our products interesting, we develop amazing giveaways such as air tickets and holiday packages. Sebelum ini kami juga ada mengadakan lucky draw di mana kami memberi giveaway cars. So we had given 6 cars in total for the past 6 years, and only last year we gave 2 cars. Penbright Travels Sendirian Berhad juga giat mempromosikan produk-produk mereka menerusi media sosial, website, pesta pelancongan serta melalui jalinan hubungan rakan luar negara. Namun ketika dunia berdepan COVID-19, Penbright Travels Sendirian Berhad masih dapat menjana pendapatan melalui produk-produk lain iaitu menawarkan pakej-pakej pelancongan di dalam negeri terutama sekali ketika musim cuti sekolah. Oleh disebabkan pandemik semasa, kami fokus ke arah domestic interest seperti inbound packages itulah yang tadi dinyatakan. Okay. So once this global crisis is over and it is safe for everyone to travel, so kami we look forward to resume promoting Brunei to the world. So our closer to home itineraries have attracted individuals, families, groups, associates. Sementara itu, sokongan daripada kerajaan ke bawah duli Yang Maha Mulia, terutama Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, sangat dihargai dalam mengembangkan lagi Penbright Travels Sendirian Berhad.
Terima kasih kepada Kerajaan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia, khususnya Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan kerana telah memberikan peluang untuk kami mengusahakan dalam sektor pelancongan. So, di samping itu juga, terima kasih kepada Jabatan Kemajuan Pelancongan atas sokongan berterusan yang diberikan seperti program latihan bagi pemandu pelancongan, sokongan dalam promosi dan pemasaran di pasaran domestik dan antarabangsa. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Kemajuan Pelancongan sentiasa mengalu-alukan dan secara berterusan memberi galakan, bimbingan dan dukungan dalam menjayakan aktiviti pelancongan di negara ini, khususnya golongan belia, bagi menceburkan diri dalam bidang pelancongan dan seterusnya membantu negara dalam meningkatkan pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar. Keenakan dan kemanisan cendol Nini yang terletak di Kampung Jangsak antara yang selalu menjadi tumpuan pelanggan dan penggemar pencuci mulut tradisional. Diusahakan bersama 5 orang anak tempatan, cendol Nini dari Minum Lu ini mendapat sambutan yang menggalakkan sejak ia dibuka pada Januari awal tahun ini. Cendol yang sudah semestinya dikenali ramai dan tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat di negara ini. Menurut Muhammad Hidayatullah, cendol mereka menggunakan resipi turun-temurun daripada nenek mereka dan membuat kelainan dengan mempelbagaikan rasanya selain dari cendol asli. Yang special cendol kami ni ialah ia punya number one is ingredients is freshly made. Cendol tu kami buat sendiri. Gulanya bukan gula now, bukan yang dari botol. We actually masak gula tu tiap hari lah kalau habis kami masak balik from scratch lah. And then the other special things is kami ada provide toppings. Bukan saja cendol yang original, tapi kami ada toppings macam Oreo, red beans, cincau, puspa as well. So kalau kita kemari bukan saja kita dapat regular cendol, tapi kita boleh juga dapat membeli cendol-cendol yang ada extra toppings lah. Selain cendol Nini yang berharga RM2.50, perniagaan ini juga menawarkan cendol klasik dengan harga RM2 secawan dan 80 sen bagi cawan kecil dan puspa dengan harga RM3. Selain itu, Minum Lu juga menawarkan perkhidmatan minuman cendol di dalam tong untuk majlis-majlis di rumah atau pejabat dengan harga RM80 untuk 200 ke 300 cawan. Our best sellers definitely either dua ni lah. Cendol Nini, which is the signature cendol, and Puspa. Antara dua ni. Cendol Nini itu basically yang original saja. Biasa saja. Nada toppings apa cendol biasa. And Puspa itu instead of susu kami tambah manisan sikit. Itulah the two best sellers. And in terms of kalau catering services, banyak yang sudah mengorder our balang service yang besar that can accommodate up to 200 to 300 person. Especially orang berguna, especially time raya ni, time puasa tu lah, ramai orang order brothers. Almost every day. And our cendol klasik yang damit itu pun alhamdulillah mendapat sebutan yang menggalakkan lah juga. Seperti perniagaan lain, syarikat ini juga tidak terlepas dari berhadapan dengan cabaran, namun ianya dapat diatasi apabila kelima-lima mereka memberikan kerjasama dan idea untuk mengembangkan lagi perniagaan kecil mereka. Syarikat ini juga sentiasa mencari dan membukakan peluang pekerjaan untuk anak-anak tempatan dan merancang untuk membuka beberapa cawangan baru di negara ini. Our plan in the next, let's say 5 years or so, insyaAllah akan membuka branch baru. Hopefully in 5 years itu kami akan menjadi full-time businessman lah. Pasal masa ni semua kami, all 5 of us are part-time only. Harapkan pekerjaan kadang-kadang patang kami kemari apa itu ni kan. So within 5 years itu, we want to open up at least 6-7 branches sudah. InsyaAllah next 5 years and become full-time businessman lah. Bagi pelanggan yang ingin mendapatkan perkhidmatan Minum Lu, boleh melayari Instagram @minumlu.bn atau menghubungi di talian 8214339.